Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Ruki Yap Yong Kang dari kursus kejuruteraan kimia. Pada hari ini, saya akan membincangkan topik tentang sejarah kedatangan agama Kristian ke Malaysia. Dalam video tersebut, kami akan memahami definisi dan kepentingan agama, definisi agama Kristian, kedatangan agama Kristian ke Malaysia, dan wawancara penganut Kristian. Berdasarkan kajian, setiap agama menyeru penganutnya agar patuh pada ajaran agama masing-masing. Agama merupakan asas kepada perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan, tanggungjawab dalam membentuk negara yang harmoni dan sejahtera, serta memainkan peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian diri dalam kehidupan agama. Terdapat beberapa kepentingan agama terhadap seseorang individu dan sesebuah negara. Sebagai contohnya, pegangan agama dalam pembentukan kepribadian diri dapat meningkatkan penghayatan manusia terhadap nilai-nilai mulia, membezakan amalan baik dengan amalan buruk, menghargai individu yang berpekerti mulia, dan lain-lain. Selain itu, pegangan agama dalam pembentukan negara yang harmoni dan sejahtera adalah dapat mengalahkan perpaduan sosial antara satu sama lain yang berbilang agama dan kaum dalam sesebuah negara, dan juga membentuk undang-undang negara yang relevan dengan prinsip-prinsip agama untuk menjamin kestabilan dan keharmonian negara. Melalui kandungan sebentar tadi, kita dapat memperkenalkan definisi agama serta kepentingannya kepada seseorang dan sesebuah negara. Sebagai rakyat Malaysia, saya berasa bangga menjadi anak negara yang berbilang agama dan budaya. Misalnya, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Kristian yang saya percaya. Oleh itu, saya akan memperkenalkan sejarah kedatangan dan perkembangan agama Kristian di Malaysia sejak zaman alam Melayu. Apa maksud agama Kristian? Agama Kristian menganggap Yesus sebagai jemaat Tuhan. Penganut Kristian percaya kepada doktrin Trinity, iaitu Tuhan, Anak Tuhan, dan Roh Kudus. Agama Kristian berasal dari mazhab daripada kepercayaan orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Kristus. Marilah kita memahami sejarah awal agama Kristian di Malaysia. Yang pertama adalah penjajahan Portugis pada tahun 1511 yang berkaitan dengan Kristian Katolik. Pada masa itu, pengalaman penjajahan Portugis ke atas Asia Tenggara adalah untuk menyebarkan agama Kristian dan ingin menukarkan agama penduduk tempatan kepada agama Kristian. Justru, penjajahan Portugis merupakan peranan yang terutama untuk membawa kedatangan agama Kristian di Malaysia. Pada tahun 1511, kemenangan kuasa Portugis di Kota Melaka menyebabkan Kota Melaka bukan sahaja dijadikan pusat pentadbiran dan ketenteraan Portugis yang baru, tetapi juga dijadikan sebagai pusat gerakan Kristianisasi dan penyebaran agama Kristian yang terawal di semenanjung tanah Melayu. Tunggu sekejap, apa maksud Kristian Katolik? Berdasarkan kajian, Kristian Katolik merupakan kepercayaan berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan, Tritunggal Maha Kudus, Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, kepentingan sakramen, kuasa gereja, dan kesatuan orang percaya melalui tubuh mistik Kristus. Afonso de Albuquerque yang merupakan pemimpin penjajahan Portugis telah membawa 8 orang guru agama Kristian Katolik untuk menjaga gereja yang terdiri orangnya, serta menyebarkan ajaran agama Kristian kepada penduduk tempatan dan orang asing yang berdagang di Melaka. Seterusnya adalah zaman penjajahan Belanda dari tahun 1641 hingga tahun 1824 yang berkaitan dengan Kristian Protestan. Kristian Protestan merupakan salah satu cabang Kristen yang paling terpecah daripada gereja Roman Katolik yang tercetus pada kurun ke-16 di Eropah yang dikenali sebagai gerakan reformasi. Pada tahun 1641, Belanda mengusir Portugis dari Melaka dengan bantuan kerajaan Johor. Sementara itu, Belanda garang dengan Kristian Protestan yang berbeza daripada Kristian Katolik. Oleh itu, Belanda telah memperkenalkan ajaran Kristian Protestan dari aliran gereja reformasi Belanda, Dutch Reformed Church, dengan membina gereja Kris Melaka
yang dirujuk sebagai salah satu simbol penting agama Kristen Protestan di Malaysia. Semasa penjajahan Belanda, mereka fikir penjajahan tersebut merupakan peluang untuk memeriksa penyebaran agama Katolik. Walau bagaimanapun, masyarakat Katolik yang kecil masih berjaya mengekalkan kepercayaan mereka dengan memenuhi secara rahsia bawah tekanan gereja reformasi Belanda. Komuniti ini masih wujud hari ini dan mempermainkan budaya sebahagian daripada Portugis tempatan. Di samping itu adalah kedatangan British dari tahun 1824 hingga tahun 1957. Pada tahun 1824, Melaka telah dipinta dari tangan Belanda kepada British melalui Perjanjian Inggris-Belanda, Perjanjian London. Kedatangan penjajah British telah membuka lembaran baru dalam sejarah perkembangan agama Kristen di Tanah Melayu. Pada masa itu, beberapa gereja-gereja Protestan ditubuhkan di Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Kuching, dan Sheldon. Tarik penting dalam penyebaran Protestantisme adalah kuasa penubuhan misi Protestan di seluruh Nusantara Melayu masyarakat Takwa London. Pada tahun 1815, misi Anglikan Melayu Semenanjung. Pada tahun 1818, misi Borneo Gereja Anglikan di Sarawak. Pada tahun 1848, para bikku pada tahun 1860, masyarakat Basil Mission pada tahun 1882 di Sabah, Borneo Utara, misi Methodist pada tahun 1885, misi Presbyterian pada tahun 1881, Gereja Lutheran Evangelis pada tahun 1907. Menjelang pertengahan abad ke-20, kebanyakan denominasi gereja Protestan telah menetapkan diri mereka dengan membawa masuk buruh dari India dan China. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian daripada mereka adalah penganut Kristian serta meningkatkan bilangan penganut agama Kristian di Tanah Melayu. Di samping itu, gereja-gereja Protestan yang berbeza wujud dalam berbagai bandar-bandar dan kampung-kampung. Gereja-gereja juga terlibat dalam pendidikan, pembangunan hospital, dan badan kebajikan untuk meningkatkan imej agama Kristian di kalangan penduduk tempatan. Perkembangan agama Kristian di Sabah dan Sarawak. Pada awal abad ke-20, kebanyakan gereja-gereja Protestan telah diinstitusikan dan beberapa terus cemerlang terlibat dalam sistem pendidikan kepada beribu-ribu melalui sekolah mubalik. Di Sarawak dan Sabah, gereja-gereja adalah terlibat secara langsung dalam pembangunan luar bandar yang menawarkan rakyat perkhidmatan kesihatan, pembangunan pertanian, dan organisasi komuniti. Malah, pada hari ini, sekolah yang terkenal, ketua-tua Protestan dan Katolik di asal-usul mereka menerima banyak kekaguman dan sokongan daripada alumni mereka yang masih bersyukur dengan visi dan dedikasi guru-guru sekolah awal mereka. Bukan itu sahaja, Sabah dan Sarawak mempunyai peratusan yang tertinggi penganut Kristian di Malaysia. Yang terakhir, marilah kami melihat agama Kristian pasca kemerdekaan dari tahun 1957 sampai hari ini. Agama Kristian terus berkembang di Malaysia selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 dalam kalangan kaum bukan Melayu seperti China, India, dan masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebebasan beragama di Malaysia, iaitu penganut agama Kristian dapat mengamalkan kepercayaan mereka diri sendiri dengan bebas dan juga menyebarkan ajaran agama tanpa halangan. Pada era globalisasi ini, agama Kristian merupakan salah satu agama utama di Malaysia. Untuk lebih memahami adat dan budaya agama Kristian yang diamalkan oleh penganut Kristian, saya telah mengadakan wawancara dengan seorang penganut Kristian yang telah mengamalkan kepercayaan tersebut selama 19 tahun. Ready, go! Hai, nama saya Lance. Selamat petang, Lance. Selamat petang. Pada hari ini, saya telah menyediakan 2 soalan untuk anda. Okey. Soalan pertama adalah, bolehkah kongsikan beberapa adat atau tradisi yang diamalkan oleh seseorang penganut Kristian? Boleh. Salah satu adat yang saya akan amalkan
ialah saya akan pergi ke gereja setiap hari Ahad untuk sembahyang. Selain itu, saya juga akan berdoa setiap kali apabila saya menghadapi masalah untuk meringankan beban saya. Okey, terima kasih. Soalan kedua, adakah terdapat halangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penganut Kristian? Ada salah satu contohnya ialah kita sebagai Kristian, kita mesti sembahyang kepada Tuhan Yehuwah sahaja. Dan kita juga mesti menghormati bapa kita setiap kali. Terima kasih atas jawapan dan perkongsian anda. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Konklusinya, kedatangan agama Kristian ke Malaysia boleh dianggap sebagai satu perkara yang memberi kesan positif dalam beberapa aspek. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Selamat tinggal.